Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Amin. La yujma'u fardaini bi tayammumin wahidin. Tidak boleh dihimpunkan dua fardu. Artinya tidak boleh solat dua kali solat fardu dengan menggunakan satu tayammum. Wa yatayammamu al-ma'dzuru wujuban li kulli faridatin. Hendaklah orang yang uzur tak ada air itu wajib dia bertayammum li kulli faridatin, bagi setiap kali mahu mendirikan satu solat fardu. Fala yusalli bi tayammumin ghairi fardin. Dia tidak boleh solat dengan satu tayammum untuk solat fardu yang lain, ghairi fardin. Di annal wudu'a, kerana wudu itu kana li kulli fardin. Kerana wudu tu asalnya kana li kulli fardin, mestilah di angkat wudu itu, artinya mestilah berwudu bagi setiap kali waktu pada permulaan syariat, berdasar kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, hingga akhir ayat. Maksudnya pada permulaan syariat, setiap kali nak solat kena berwuduk. Dan watayammumu badalun anhu, manakala tayammum pula adalah pengganti kepada wuduk itu jika ketiadaan air. Thumma nusikha dzalika fil wudu. Kemudian hukum wajib wuduk setiap kali mahu solat fardu itu dinasahkan. Dinasahkan artinya dihapuskan pada wuduk sahaja, kerana bi'annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salla yaumul fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin. Solat pada hari pembukaan kota Mekah, yaumul fathi, dengan 5 kali solat dengan 1 kali wudu. Jadi perbuatan Nabi itu memansuhkan hukum wajib berwuduk pada setiap kali solat fardu. Wa baqiya at-tayammumu ala ma kana alaihi, dan kekallah hukum tayammum itu seperti mana asalnya, iaitulah pada setiap kali nak solat kena tayammum yang baru. Sebelum tu wuduk macam tu, tapi dimansuhkan hukumnya itu kerana perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu wuduk untuk 5 kali solat fardu. Jadi wuduk dah dimansuhkan hukumnya, yang 5 kali wuduk tadi tu untuk 5 kali solat, tinggal tayamum, iaitu dah setiap kali nak solat fardu kena tayamum baru. Walima rawa al-Baihaqi bi isnadin sahihin, dan berdasar kepada riwayat al-Baihaqi dengan sanad isnad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala yatayammamu li kulli salatin wa illam yahdath wa illam yahduth. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hendaklah hendaklah seseorang itu bertayamum bagi setiap kali nak solat, sekalipun dia tidak berhadas, sekalipun dia tidak berhadas. Jadi ini satu lagi dalil tentang wajib bertayamum setiap kali nak solat fardu. Wal annahu taharatun daruratun, dan begitu juga kerana dia tayamum itu adalah taharah yang darurat, terpaksa. Wa mithlu fardus salati fi dhalika fardut tawaf wa khutbatul jum'ah. Seumpama fardu solat juga ialah seperti fardu tawaf pada tawaf rukun, tawaf haji, tawaf umrah, rukun haji, rukun umrah tu. Dan juga
pada khutbah Jumaat, pada wajib wuduk itu, maka kalau tak ada air, bertayamum dia, maka satu kali tawaf 7 pusingan tu satu kali tayamum. Nak buat tawaf yang lain, kena tayamum lain. Khutbah, 2 khutbah tu kira satu kali satu kali, satu tayamum. Fayam tani'u al-jama' bitayammumin wahidin baina tawafaini mafrudataini, maka tertegahlah menghimpunkan dengan satu tayamum itu antara 2 tawaf yang fardu. Contoh dia buat haji, dia tundakan tawafnya tu last kali, boleh. Selepas tawaf, maka selesai tahallul dia daripada haji. Lepas tu dia terus buat umrah. Jadi masa tawaf haji tadi tu dia tawaf dengan tayamum, kemudian dia terus buat umrah. Dia gunakan tayamum tawaf haji tadi tu untuk tawaf umrah pula, tak boleh. Dia kena tayamum yang lain, tayamum semula untuk tawaf umrah. Contoh, ataupun dia buat umrah, lepas tu selesai umrah kali pertama, kali kedua pula buat umrah, maka tawaf umrah yang kedua tu dia mesti tayamum yang baru. Ataupun dia bawa orang, dokong anak, ataupun tolak orang uzur, dia tawaf untuk dirinya sendiri, maka itu satu tayamum. Kalau dia tayamum, kemudian dia tawaf sekali lagi untuk anak dia pula, ataupun untuk orang uzur yang dia tolak, yang dikendong tadi, maka itu kena guna tayamum yang lain. Itu kalau tayamum. Dia tak boleh gunakan tayamum dia tadi. Kalau wuduk tak ada masalah, wuduk tak ada masalah. Berapa banyak tawaf, berapa banyak solat pun dengan satu wuduk semuanya sah. Wa baina tawaf fardin wa fardus salah. Jadi sama jugalah, kalau dia lepas tawaf yang fardu tadi tu, tawaf rukun umrah atau rukun haji tadi tu, dia nak solat pula. Solat tu solat fardu, bukan solat sunat. Jadi tayamum tadi tu dah digunakan untuk tawaf fardu, tawaf rukun, maka bila dia nak solat fardu pula, dia kena tayamum yang lain. Tak boleh gunakan tayamum tawaf tadi tu untuk solat fardu. Solat sunat lain cerita, boleh lagi. Ni kalau solat fardu. Wa baina salatil jumu'ah wa khutbatiha, tak boleh gunakan satu tayamum untuk solat Jumaat dengan khutbah Jumaat. Artinya masa khutbah tu dia satu kali tayamum, habis khutbah dia nak solat, dia tayamum semula. Jadi sebab untuk khutbah tu dia kena suci daripada hadas. Jadi bila dia tidak ada air, maka dia bertayamum untuk khutbah. Kemudian habis khutbah dia kena tayamum semula untuk solat Jumaat. Itulah alama rajahahu syaikhan, seperti yang ditarjihkan oleh syaikhan. Syaikhan ni siapa? Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Wa huwa al-mu'tamad, itulah qaul yang paling mu'tamad sekali. Kata putuslah, qaul yang kata putus. Di annal khutbata wa in kanat fardu kifayatin, kerana khutbah itu sekalipun dia hanya fardu kifayah, id qila innaha qa'imatun maqama raka'ataini, walaupun dia fardu kifayah, id sedangkan ataupun tapi dikatakan bahawa khutbah itu dia mengganti tempat 2 rakaat zuhur. 2 rakaat tadi sepatutnya solat tu solat zuhur, tapi
ditukar kepada solat Jumaat 2 rakaat. Solat Zuhur 4, jadi solat Jumaat 2 rakaat, 2 lagi tu ditukar kepada khutbah. 2 khutbah campur 2 rakaat Jumaat, jadi jumlah 4. Sebab tu dah kewajipan tayamum tu bila dah digunakan untuk khutbah, kira dah digunakan untuk satu kewajipan. Untuk kewajipan yang lain, iaitu dah salat Jumaat, kena sekali lagi tayamum. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa min nawafili minan nawafili, dan boleh dia bertayamum dengan satu tayamum itu untuk solat seberapa banyak solat sunat. Ma syaa, seberapa banyak yang dia suka daripada solat sunat. Di anna nawafilah tukthiru di anna nawafilah, kerana solat sunat itu taksuru, banyak. Fa yuaddi ijabat tayammumi di kulli salatin minha ila tarki, jadi dia akan membawa kepada hukum wajib tayamum itu bagi setiap kali nak solat sunat itu, kepada tak payah buatlah. Setiap kali nak solat kena tayamum, nak solat sunat tayamum, nak solat sunat tayamum. Letih lah, sebab solat sunat tu banyak, jadi tak payah. Jadi dia akan membawa kepada tak payah. Jadi sebab itulah syarak dia memberikan keringanan, cukup dengan satu tayamum untuk melakukan seberapa banyak solat sunat. Au ila harajin azim, ataupun kalau di syariatkanlah mesti setiap kali solat, satu solat sunat itu sekali tayamum, dia akan sangat menyusahkan. Harajin azim, sangat menyusahkan. Ataupun tak payahlah, begitu ya. Susah kan. Fa khufifa fi amriha kama khufifa bi tarkil qiyami fiha ma'a al-qudrati, maka berikanlah keringanan pada perintah solat sunat itu, iaitulah tak payah setiap kali solat sunat mesti tayamum dulu, cukup satu tayamum, buatlah seberapa banyak solat sunat, seperti mana diringankan dengan meninggalkan wajib berdiri. Rukun solat yang pertamanya berdiri tegak. Jadi dalam solat sunat dikecualikan hukum berdiri tegak tu. Boleh solat sunat dalam keadaan duduk ke, ataupun seumpamanya lah, tak wajib berdiri. Sedangkan dia al-qudrah, dia mampu berdiri. Dia saja malas nak duduk solat sunat, sah pada solat sunat. Itulah adalah keringanan, takhfif. Wa bitarkil qiblah fi safari, dan di antara keringanan solat sunat lagi ialah diberikan takhfif meninggalkan kiblat, iaitu solat tidak menghadap kiblat ketika dalam musafir, atas kenderaan. Solatlah ikut mana-mana pun, tak wajib menghadap kiblat. Tapi kalau dalam keadaan aman dalam masjid, haramlah, berdosa lah main-main dalam solat, sebab dah tahu dah tak ada halangan. Tapi dalam musafir dan kenderaan, kita ikut dah kepala kenderaan kita duduk macam mana, ikut je arah mana pun, tak payah nak pusing-pusing. Walau salla bi tayammumin walau salla bi tayammumin, salah cetak ni, dia bersolat fardu ni dengan tayamum munfaridan, berseorangan, ataupun dia solat fardu tadi itu fi jama'atin, berserta jamaah. Thumma arada i'adataha, kemudian dia mahu mengulang solatnya jama'atan, secara berjamaah. Ini contohnya
dia dah solat dah, kemudiannya ada orang kemudian datang, jadi dia nak bantu orang tu dengan cara dia solat semuda. Dia jadi makmum. Jadi orang yang baru masuk tadi tu jadi imam untuk memberi peluang kepada orang tadi tu yang lambat masuk tadi tu untuk dapat solat berjamaah, kan? Jadi dia solat semuda. Itu namanya i'adatus solah. Hukumnya harus, malah afdal. Jadi tadi dia solat dengan tayamum, dia solat ulang kali kedua tu jaza dengan satu tayamum yang tadi, gunakan tayamum yang tadi tu. Walaupun dia niat solat solat zuhur juga contohnya, tapi i'adatu solat zuhur, solat zuhur. Jadi solat zuhur yang pertama dia tadi tu, itu dia solat yang fardunya. Manakala solat zuhur yang kedua dia ulang tadi tu menjadilah sunat sahaja. Jaza harus dia menggunakan tayamum yang sama. Lianna fardahu al-ula, kerana yang fardu dia ialah yang solat pertama dia tadi. Solat yang kedua yang i'adah tadi tu tidak fardu lagi, sunat. Sebab tu dah boleh digunakan untuk tayamum yang sama. Boleh digunakan dengan tayamum yang sama pada fardu yang diulang tadi. Tanbih, peringatan, ala faqidit tahuraini, kepada orang yang tidak boleh berwuduk dan tidak boleh bertayamum, sebab ada satu uzur, contoh kena penjara ataupun dalam satu kawasan yang memang tanah tak ada, air pun tak ada, air tak ada, tanah pun tak ada, orang jam di tengah jalan, habis waktu maghrib lah, biasa maghrib lah, habis waktu maghrib jam, nak buat macam mana? Tanah tak ada, air tak ada, tanah pun tak ada, kiblat pun tak ada, dah jam, parking tak ada untuk singgah untuk solat. Jadi dia wajib solat juga dalam kenderaan dia. Jadi orang tu dinamakan faqidut tahuraini, dia solat, wajib solat menghormati waktu, tapi kena qada. Jadi faqidut tahuraini wa huma al-ma' wa turab, iaitu dah tidak ada air dan tidak ada debu untuk dia bersuci. Kamahbusin, seperti orang kena penjara, bimahallin laisa fihi wahidin minhuma, di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum. Jadi ala faqidit tahuraini ayyusalli fardha, hendaklah dia bersolat fardu, li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Wajib dia solat juga walaupun dia tak ada wuduk, tak ada tayamum. Solat tetap solat, tapi solatnya untuk menghormati waktu saja. Kalau tak solat berdosa. Wa yu'idu idza wajada ahadahuma, dan dia wajib qada balik bila telah mendapatkan air ataupun tanah untuk bersuci, kan? Dia solat tapi kena qada. Wa kharaja bil fardi an-naflu, keluarlah hukum wajib tayamum bagi setiap fardu itu solat sunat. Jadi solat sunat tu dia tak termasuk dalam hukum wajib bagi setiap kali nak solat yang baru. Hanya solat fardu je, bila setiap kali nak solat wajib tayamum. Manakala solat nafil fala yaf'al, tak perlu buat. Buatlah satu tayamum tu untuk berapa banyak solat sunat sekalipun, tidak ada halangan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.